7 minit nak tunggu kawan-kawan. Yang lain pun tinggal Irfan je kan. Okay, tak apa, kita mula kelas kita dengan bacaan doa. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Semua sihat? Dah makan belum? Dah lunch dah? Dah? Okey, alhamdulillah. Bagi ada suara kena makan dulu sebelum kelas. Minum air. Okey. Macam biasa awal-awal mula-mula sekali sesi hadis. Okey, ada yang dah hafal ke hadis? Man ahdasa? Ada? Dah. Alhamdulillah. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddu. Okey, siapa nak tasmik dulu? Fakira? Okey. Okay, baca. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddu. Okey. Betul? Pendek je. Hadis Fakira. Alia dah hafal? Faris? Faris dah hafal hadis? Belum. Belum. Apa mula-mula dia? Perkataan pertama ingat tak? Nak tengok ni ada usaha hafal ke tak ni. Perkataan pertama dia apa? Man ahdasa. Okey, jom kita tengok hari ni Ustazah sambung sedikit lagi huraian untuk hadis mencegah kemungkaran dan bid'ah. Betul tak tu? Menghapuskan kemungkaran dan bid'ah. Okey. Hadis ni yang mana ada kertas nota tu keluarkan balik. Kalau tak ada Ustazah pasang kat sini. Okey. Dekat sini. Man ahdasa. Sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara yang baru. Ahdasa tu sesuatu perkara yang baru. Fi amrina. Fi amrina. Dalam urusan kami. Dalam urusan agama kami. Maksudnya dekat sini urusan agama Islam lah. Apa-apa yang berkait dengan agama Islam. Haza ma laisa minhu. Yang bukan daripadanya. Yang bukan daripada agama Islam yang Nabi ajar, yang tak ada dalam Al-Quran. Fahuwa raddun. Maka ia adalah tertolak. Okay, jom kita tengok sedikit huraian. Ustazah bagi sikit je. Sebenarnya huraian hadis ni panjang lagi. Okey, kita cuma bincang amalan yang ditolak. Okey, bila kita sebut amalan, memanglah ada dua lah amalan. Amalan dari segi ibadat dan juga amalan muamalat. Ibadat tu apa-apa yang kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dipanggil ibadat. Okey, muamalat tu apa-apa hubungan selain hubungan kita dengan Allah. Kita bermuamalah, berjual beli. Kita apa lagi hubungan kita dengan manusia lah. Dipanggil muamalat. Okey, untuk ibadah apa yang ditolak ni? Yang Nabi tak buat, orang Islam ni buat. Contoh dia kata dia nak dekatkan diri kepada Allah tetapi cara dia salah. Okay, cara dia salah tu macam mana? Contoh dia kata dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia pun bernasyid. Tengok-tengok bernasyid dia tu ada tarian sekali. Tak nasyid lah, dia nyanyi. Dia nyanyi lagu nyanyian macam syair ke dia jadikan kepada lagu, menyanyi, menari. Dah ditolak, amalan ditolak ni dia jadi larangan. Kita tak boleh buat. Jangan ikut. Kita yang Allah terima adalah apa yang kita ikut yang ada dalam Al-Quran yang Nabi ajar.
Okey, kat sini Ustazah bagi contoh lagi melihat wajah perempuan. Dia banyak tengok hiburan lah macam cerita, drama kan. Selalu kalau drama-drama Melayu kan memang jarang lah kita nak tengok perempuan tu tutup wajah dia, tutup pakai apa, niqab kan. Majoriti akan pamerkan wajah dia. So kalau lelaki, dia kata dia nak tengok cerita ni sebab dia rasa nak dekatkan diri kepada Allah. Ada pengajaran cerita ni, dia pun tengok. Perempuan cantik, tengok. Tak boleh. Itu bersalahan dengan maksud ibadah tu. Ibadah kepada Allah. Dan banyak lagi lah amalan-amalan yang salah. Contohnya lagi apa? Kalau kita tengok video tak pasti chorus speaking ke choir. Choir kalau kamu tengok dalam YouTube, choir orang-orang kafir terus dia salah gunakan ayat Al-Quran, dia pergi jadikan choir pula. Bid'ah, tapi itulah dia orang kafir. Kalau kata ada terselit orang Islam dalam tu, memang dia telah membuat apa yang Allah larang. Salah. Kalau kita nak dekatkan diri kepada Allah, okey, contoh kata kita ibadah tu kita fokus pada solat. Okey, kalau kita solat tu sendiri, maksud solat, kita dalam solat kita ada disiplin kan. Kita ada perbuatan-perbuatan taat yang kita buat memang fokus kepada Allah. Okey, solat tu maksud dia membawa ketaatan di dalam solat ke luar solat. Dalam solat kita taat apa? Tutup aurat. Kita tutup aurat kita penuh. Kalau kata lelaki, aurat lelaki memang sikit je. Tapi solat pakai tutup kepala lah, kopiah ke serban kan, memang sunnah Nabi. Kalau wanita memang aurat wanita banyak kecuali muka dan tapak tangan. So solat yang sebenar-benar tu bila dia dapat membawa ketaatan dalam solat ke luar solat. Dalam solat tunduk pandangan, baca Quran, zikir, tutup aurat. Luar solat dia dapat bawa ketaatan dalam solat yang sama ke luar solat. Luar solat pun bila dia keluar ni kan, duduk dalam rumah contohnya, dia banyak berzikir, dia banyak solat. Keluar rumah, tutup aurat. Itu baru betul-betul amalan yang diterima. Kalau kita nak tahu solat kita diterima ke tak, solat mencegah kemungkaran ke tak, kita tengok solat kita. Kita tengok solat kita tengok kehidupan seharian kita dekat luar. Sama tak macam waktu kita solat? Waktu kita solat kita nak Allah terima solat kita. Dekat luar pun sama. Setiap amalan yang kita buat, sebesar biji sawi sekalipun, tak pun kita menderma, kita sedekah kepada orang sebiji kurma. Yang itu pun Allah akan bisa ambil ilmu, dapat pahala. So dekat sini amalan yang ditolak berkaitan dengan ibadah. Contoh dia lagi, perbuatan menokok tambah dalam ibadat yang disyariatkan. Ibadat yang disyariatkan solat kan. Pandai-pandai dia pergi tambah. Contoh kata solat subuh 2 rakaat, dia pergi buat 3 atau 4. Okey, Ustazah ada tulis salah kat sini. Wuduk 4-4 apa? Bukan. Maksudnya dia tambah. Wuduk pula. Ambil wuduk, ada rukun wuduk yang wajib dengan sunat kan. Dia pergi tambah lagi, dia nak basuh satu badan pula. Okey, boleh jadi bid'ah, perbuatan baru yang ditambah. Okey, itu perbuatan yang tokok tambah. Kalau kurangkan pun tak boleh, jadi bid'ah juga, jadi amalan yang ditolak juga. Mengurangkan sesuatu dari yang disyariatkan. Kurang rakaat dalam solat. Contoh Ustazah bagi kat sini, dia mengurangkan daripada 3 rakaat solat maghrib, dia pergi buat 2 sahaja. Tak boleh. Okey, dari segi muamalat. Okey, untuk muamalat, kat sini Ustazah bagi contoh akad. Akad tu adalah akad jual beli. Contoh akad jual beli kena ada pembeli dan penjual kan. Itulah maksud dia akad. Sesuatu yang diakadkan. Allah, susahnya PowerPoint. Kamu tengoklah nota kamu tu bergerak-gerak pula. Susah punya ni. Okey.
akad yang dilarang oleh syarak. Okey, apa ni? Okey, barang yang hendak diakad tidak halal. Okey, barang yang diakad tidak halal. Contohnya dia nak berjual beli tapi dia pergi jual babi lah. Maksudnya apa yang haram dalam Islam. Makanan, nak jual makanan, dia pergi jual makanan yang ada babi ke yang kita tak boleh makan. Okey, akad pada barang yang diharamkan. Okey, akad yang dilarang oleh syarak ni maksudnya kat sini Ustazah tulis barang kan. Maksudnya dekat sini akad selain jual beli. Maksudnya akad nikah contohnya. Dia nak kahwin dengan saudara adik-beradik dia sendiri. Nikah dengan mahram. Mana tahu kalau kita kat Malaysia tak pernah dengar kan, nikah dengan mahram sendiri. Dekat luar negara kan, dekat kot ada dekat negara Arab ke, Turki ke mana, yang mereka nak berkahwin dengan ahli keluarga sendiri. Tak boleh. Dilarang oleh syarak, tak boleh. Okey, akad yang menyebabkan berlaku zalim bagi sebelah pihak. Contoh dia dalam jual beli, orang penjual tu jual sangat mahal. 2 kali ganda, 3 kali ganda harga pasaran. Okeylah. Itulah maksud dia, serba sedikit. Okey, untuk hadis ni Ustazah nak kamu cuba cari contoh. Contoh satu je contoh. Dalam internet kan. Kamu search. Okey, contoh bid'ah dekat Malaysia. Kamu cari, kamu bagi tahu dalam grup. Kamu tulislah nama. Contoh Amalia Fakira. Amalia Fakira, tulis nama, lepas tu contoh amalan bid'ah di Malaysia apa? Satu sahaja. Bagi tahu dalam grup siap-siap. Okey. So, esok Ustazah akan bagi tahu serba sedikit. Kalau kamu tak tahulah apa tu. Kalau benda-benda simple yang kita selalu tengok dekat Malaysia, faham tak apa. Kalau yang kamu ada di kalangan kamu jumpa contoh bid'ah yang tak pernah dengar lah. Macam jadi dekat satu negeri je. Contoh kata dekat Perlis je jadi. Kawan-kawan lain tak pernah tahu. So kamu bagi tahu dalam grup tu, nanti Ustazah akan cari, esok Ustazah terangkan. Okay, seorang satu. Kita ada 4 orang. Kamu cari seorang satu, masukkan dalam grup. Grup WhatsApp. Tapi satu sahaja. Okay, untuk hadis mencegah kemungkaran dan bid'ah. Apa-apa perbuatan mungkar lah, bid'ah. Ada banyak dekat Malaysia ni, sangat banyak. Kan? Ada orang, ada sekumpulan, kadang-kadang tu sekumpulan tu kita nampak macam betul amalan dia tapi banyak sesat. Banyak amalan-amalan sesat. Okay. Irfan ada nak tasmid hafazan hadis? Kita ada Fakira je yang dah hafal. Irfan ada? Alia? Tak hafal daripada an Ummi ke? Tak. Hadis sahaja. Ummi tu dia punya perawi, bukan hadis. Perawi, periwayat. Okay, kamu mula dengan perkataan man ahdasa. Oh, okey. Ingat tak? Nanti saya buat video. Video tu masukkan dalam grup. Biar orang lain tengok juga. Nanti kita punya teacher-teacher lain pun nak tengok juga kamu hafal. Okay, masukkan dalam grup terus. Okay, Faris? Saya pun rakam dalam video Ustaz. Okay, kamu yang mana belum rakam kena rakam yang hadis minggu lepas sama. Okay, hadis 2 dan hadis minggu ni hadis ketiga. Okay, minggu ni hari ni untuk tajwid simple je, selitkan tajuk kecil-kecil je. Tajuk yang kecil-kecil. Kita tak masuk lagi topik mat. Kalau perbincangan tajwid hukum mat ada banyak. Okay, hari ni kita masuk sikit saja. Kamu mesti pernah dengar nun bersabdu dan juga mim bersabdu. Ustazah buat nota ni untuk pratasif. Ustazah lupa nak masukkan untuk kamu sekali. Okay, kamu tengok je dekat sini. Nun bersabdu hukum bacaan wajibul gunnah. Wajibul gunnah ni maksudnya wajib dengung. Wajib dengung ni ada dekat 2 tempat. 2 tempat maksudnya bila kamu jumpa nun ada sabdu dekat atas,
Mim ada sabdu dekat atas, wajib dengung 2 harakat. Okey, dekat sini Ustazah ambil daripada contoh-contoh dalam Iqra. Iqra 6. Qulillahumma. Bila kamu jumpa je mim bersabdu dan juga nun bersabdu, wajib dengung. Okey, dengung tu jangan kelam kabut, cepat sangat. Dengung tu 2 harakat lama juga. Okey, tengok yang kedua tu, iza qada amran fa innama. Okey, fa innama kita baca dengung. Yang ini simple je, memang simple tapi ada setengahnya kamu baca tak cukup dengung dia. Okay, nanti Ustazah masukkan dalam Google Classroom. Bolehlah kamu nak study. Okey, tengok yang ketiga ni. Ada, kamu nampak tak? Ustazah punya ni ke kecil? Tak nampak? Tak dapat baca? Nampak? Okey, Fakira, cuba baca ayat yang ketiga ni. Inna. Fakira nampak tak? Inna makanna lahu Inna. fil ardi wa atainahu min ayat ketiga. Sekejap, adik saya Tunjuk ni. lah. Ni ayat dekat skrin ni kan? Tunjuk tak? Tak jumpa. Ni dah. Nampak? Ni Oh, okey, ada. Okey. Ada. Yang adik punya ya. Okey, betul yang tu. Okey. Baca yang tu nombor 3. Okey, dengung 2 harakat tu bagi panjang sikit. Inna makanna. Betul? Betul. Okey, yang tu. Okey, dengung tu panjang sikit. 2 harakat tu. Kamu baca 1 je harakat. Tak apa setengah. Adik saya Dengung tu dekat. Okey, baca. Okey, inna lagi sekali. inna makanna lahu fil Makanna lahu. Okey, dengung dia tu. inna Nah, apa panjang 2 harakat? Dengung nun tu wajibul gunnah, dengung 2 wa harakat. atainahu min kulli syai'in sababa. Okey, semua kamu anak-anak semua tengok, anak kawan-kawan semua tengok. Okey, dengung dengan panjang 2 harakat tu gerakkan jari. Fil ardi wa atainahu min Okey, tak apa, Ustazah baca. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Di 2 harakat tu praktis gerakkan jari. Bukan gerakkan jari laju-laju, gerakkan jari sederhana lah ikut saat kan. Okey. Yang keempat, Faris cuba baca, nampak tak? Dekat skrin. Faris? Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Okey, panjang. Bi'sal mihad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Okey, Ustazah tengok kamu ramai yang baca tak cukup 2 harakat. Kena panjangkan sikit lagi. Okey. Terusnya untuk tajwid hari ni Ustazah nak tekankan semua yang simple-simple sahaja. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok perbezaan idgham ma'al gunnah dan ikhfa' hakiki. Apa beza dia ni? Dengung dia ni. Okey, kalau idgham ma'al gunnah kita dapat jam. Sebab apa? Nun bertemu dengan waw, nun bertemu dengan ya, kita terus masuk. Idgham tu maksud kepada idgham memasukkan.
Okey, kita memasukkan dan juga dengung. Okey, tengok contoh yang Ustazah bagi ni. Min wali. Min wali. Nun, kita tak bunyikan nun. Kita masukkan bunyi nun tu kepada waw. Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Kalau kita sebut idgham al-ghunnah, kita dapat teka huruf apa selepas huruf nun mati. Tu beza dia kalau dengung. Dengung untuk idgham al-ghunnah dengan ikhfa. Kalau ikhfa, Ustazah bagi contoh kat sini kan. Kun fayakun. Bila kita dengung nun tu, kita tak tahu pun selepas nun tu huruf apa. Itu beza dia. Sebab tu kalau kamu dengung untuk idgham al-ghunnah, jangan mil. Salah. Kita muncungkan mulut. Kalau bertemu dengan waw, miu wali. Kalau bertemu dengan ya, may ya'mal. Contohnya may ya'mal. Senyum, mulut senyum. Okey? Kemudian lagi satu ikhlas. Untuk ikhlas bermaksud buka. Okey, Ustazah dengar suara Ustazah di dalam boleh tidak? Kamu dengar suara Ustazah double tak? Tak. Dah. Okey, dah hilang dah. Okey, untuk ikhlas bermaksud buka. Double lagi kah? Cara baca Dia jadi kan? ha. Jadi dua suara. Tidak. Okay, testing. Ada dua lagi. Okay, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Masuk. Okay. Ada juga lah suara. Boleh ke ni? Ustazah tukar ni pun lah. Okey tak? Ke suara ada dua? Ada dua je. Ada dua. Macam ni. Geram pula dengan suara ni. Suara double ni. Okey, dah hilang lah? Dah. Okey, dah hilang dah. Okey. Amalia Kalau buka suara nanti dia keluar Amalia kena tutup suara. Amalia Fakira. Okey, seterusnya kita apa tadi? Tajwid kan? Okey, sikit je untuk iklab ni. Okey. Nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. Tengok atas nun mati ni dia ada mim kecil. So cara bacaan iklab ni, okay, Ustazah tak bagi tahu sebelum ni. Okey, kamu bila baca iklab nun mati yang ada mim kecil tu kan dekat atas, ada bertemu dengan huruf ba, kamu baca tutup. Boleh satu lagi cara bacaan selain buka suara, buka mulut tu kena tak rapat sangat bibir. Satu lagi kamu boleh rapatkan bibir, sentuh. Sebelum ni Ustazah selalu ajar sami bagi ada angin lalu kan. Kali ni ada teknik satu lagi. Bila kamu nampak mim kecil kat atas ni, kamu boleh sentuh bibir kamu. Jangan kemam. Maksudnya sentuh sahaja. Sami basir, sami basir, tutup secara lembut. Maksudnya sentuhkan dua bibir kamu lembut je.
angin tak lalu pun tak apa. Okey, cara satu lagi bacaan. Yang Ustazah selalu tekankan, kamu buka kan. Buka sikit mulut tu bagi ada angin lalu. Untuk cara kedua ni, bila kamu nampak je mim kecil ni, boleh rapatkan mulut. Tapi jangan tekan. Jarakkan. Okey. Kita masuk terus kepada hafazan. Okey, hafazan. Buka surah Al-Mulk. Hari ni ayat 24. Ayat 24 surah Al-Mulk 560. 562. Muka surat 563. Okay, jom kita tengok hukum tajuk dia. Okay, mula Ustazah nak dengar suara Irfan. A'udzubillah, Irfan, ayat 24. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsharun. Okey. Qul huwallazi zara'akum fil ardi. Dot tu, dot Ustazah bagi tahu kan kalau nak sebut huruf dot, lidah kita tepi ni kan, tepi lidah sentuh gigi geraham. Fil ardi. Okey, ada memang mulut kita akan sengit sikit lah kalau yang tak cekap lagi sebut tu. Tapi kalau kamu sebut betul, pendengar, orang yang dengar bacaan tu boleh tahu betul ke salah. Okey, lagi sekali Irfan sebut fil ardi. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsharun. Okey, baru tebal sikit. Tadi hampir bunyi dal. Fil ardi. Okey, betul. Dekat sini ada hukum bacaan. Mim mati bertemu dengan fa apa? Izhar. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey. Ada juga mad asli. Qul huwallazi. Zi. Okey, baris bawah bertemu dengan ya. Ya mati. Ya tak ada baris. Okey, kemudian ada bacaan lin, lembut je. Lin tu baris atas bertemu dengan ya. Ya sukun. Wa ilaihi, bacaan lin tu bacaan lembut. Wa ilaihi tuhsyarun. Tuhsyarun. Okey, tuhsyarun tu kan, run tu mad arid li sukun. Cara bacaan kadar harakat mad arid li sukun ni 2, 4 ataupun 6. Okey, seterusnya ayat 25. Alia Batrisha baca. Ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Okey, wa yaquluna. Apa tu? Baris depan dhammah bertemu dengan waw sukun. Waw mati. Apa hukum dia? Mad. Mad apa? Yang ada banyak Ustazah bagi tahu dalam Al-Quran paling banyak. Mad apa? Mad apa? Mad asli. Okey. Wa yaquluna mata hadzal. Ni ta ha. Okey, mad asli. Baris atas bertemu dengan alif. Hadzal wa'du in kuntum. Nun mati bertemu dengan kaf dengan nun mati bertemu dengan ta. Apa hukum dia? Kita dah belajar dah. Tu ada siapa sebut tu? Ada siapa sebut tu? Betul. Betul. In kuntum sadiqin. Okey. Mim mati bertemu dengan sad. Mim mati bertemu dengan sad. Izhar syafawi. Okey, habis ayat 25. Ayat 26 Ustazah nak Faris baca.
Ayat 26. Kul in 26. Betul? Kul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Okey. Cuba Farid bagi tahu ada hukum apa kat situ? Hukum tajwid. Innama. Inna. Okey, tadi Ustazah tunjukkan wajibul gunnah, nun Wajibul guna. nun sabdu, mim sabdu. Okey, wajib dengung. Innamal ilmu indallahi. Nun mati bertemu dengan dal, ifa Hakiki. Ifa hakiki. Betul. Ifa hakiki. Betul. Wa innamal nun tu, nun sabdu. Kesian ni Amalia Fakira, dia tak boleh buka sound dia. Wa innama nun bersabdu wajibul gunnah. Okey. Wa innama ana nadhirum mubin. Okey, dekat sini ada ombak. Ombak ni wa innama ana. Ada ombak, tanda mat lah maksud dia. Tanda mat kan? Bertemu dengan alif. Tetapi bukan satu perkataan, dia dua perkataan. Bila dua perkataan dia jadi mat jaiz. Kena baca panjang. Panjang, tak tulis lah. Panjang 4 atau 5. Okay, kamu ingat je kalau jumpa ombak 4 atau 5. Kalau ombak tu di tengah-tengah ayat, bukan kita nak berhenti bacaan dekat situ. Kita sambung bacaan. Jumpa ombak bertemu dengan hamzah. Okey, apa-apa perkataan ayat yang kamu jumpa ombak ni. Okey, selepas ombak apa-apalah. Ombak tu duduk kat mana kan? Lepas tu kamu jumpa hamzah. Huruf hamzah. Hamzah duduk bawah ke? Hamzah duduk kat atas alif ke? Ingat bacaan dia 4 atau 5. 4 atau 5 harakat. Sebabnya ada juga ombak yang berjumpa dengan, dia tak jumpa hamzah, dia jumpa huruf yang ada syaddah. Kalau yang tu bacaan dia bukan 4 atau 5, yang itu bacaan dia 6. Wajib 6, jangan kurang. Okay, satu lagi. Okay, nanti kita akan masuk. Dia tak jumpa hamzah. Ombak ni tak jumpa hamzah, tapi dia jumpa apa-apa huruf hijaiyah yang bersabdu. Kalau jumpa ombak ni, yang macam ni, 6, jangan kurang. Untuk 6 harakat ni ramai yang tak cukup harakat dia, tak cukup 6 harakat. Yang inilah kamu kena praktis guna jari. Gerakkan jari tu untuk jadi panjang 6 harakat. Okey. Tanwin bertemu dengan mim. Wa innama ana nadhirum mubin. Tanwin baris depan bertemu dengan mim. Apa tu? Alia, apa hukum dia? Ada kan? Ada nota tak? Nota lama-lama yang lepas-lepas letak sebelah. Kita praktis ni, hari-hari praktis. Nak bagi ingat hukum tajwid ni. Tanwin baris depan bertemu dengan mim. Ingat tak? Ya, waw, mim, nun, idgham ma'al gunnah. Okey, hari ni kamu hafal ayat 24, 25, 26 sehari. Kena hafal 3 ayat. Okey, tasmek. Untuk tasmek pula. Siapa lagi yang tak tasmek? Surah Al-Mulk. Alia, sambung ayat 9. Hari ni dah sampai, hari ni tambah kerja untuk hafazan 24, 25, 26. Okey, Alia sambung ayat 9.
Ustazah nak dengar tasmid ayat 9. Qalu fala qad ja'ana nasiru Okey, ayat 9. fakadzabna wa qulna Betul? Okey, lagi sekali. Qalu bala qalu fala qad ja'ana nasiru fakadzabna wa qulna ma tak ingat? Tak ingat Alia. Bila boleh bagi ni? Kalau kamu tak dapat tasmid dalam kelas boleh rakam juga. Dah saya berapa lah? Irfan. Okay, Alia tak ingat hari ni. Irfan ayat ayat 20. Irfan sampai ayat 20. Irfan baca ayat 21. Ada hafal tak? Hafazan baru? Irfan ayat 21, 22, 23. Okey dah. Ustazah, Fakira nak baca? tu Ifan nak hafal. Tak hafal lagi. Okey, Irfan tak hafal lagi. Fakira? Apa ayat 21, 22, 23. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Bukan. Kamu lompat ke ayat 4. Qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Okey, alhamdulillah. Faris? Ada tambah ayat? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada, yang lain tu cepat-cepat ya hantar hafazan kamu. Esok last untuk kita hafal surah Al-Mulk. Minggu depan masuk bulan 12 kita hafal surah baru. Surah seterusnya lah. Okey, jom kita tengok surah An-Naba. Surah An-Naba muka surat 582. Okey. An-Naba kita sambung ayat sampai ayat berapa semalam? Okey, kejap Ustazah tengok. Empat puluh, 35. 26 sampai 35 lah. Kita banyak sikit baca hari ni. 26 sampai 35. Okey, seorang baca 3 ayat. Okey, mula dengan Faris. Ayat 26, 27, 28. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Okey. Jazaa'an. Okey. Jazaa'an wifaqa. Gerakkan jari. Lepas tu au. Okey, betul tadi kamu dengung, cuma panjangkan sikit lagi.
Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Hi. Ha pedas tu. Tekankan lagi dekat dalam ni. Keluarkan suara bunyi dia, makhraj dia dekat tekak kita. Hi. Hisaba. Okay. Jangan hi. Hi tu ha. Ha simpul. Hisaba. Wa kazzabu. 26, 27, 28. Wa kazzabu za. Okey, untuk bunyikan za nanti sama pula dengan huruf dal, zal, ra, zai. Nanti sama. Kalau zai kita kena tekan za. Kalau yang ini lembut sahaja. Wa kazzabu, wa kazzabu. Okey, lagi sekali Faris. Wa kazzabu. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Okey. Okey, betul-betul. Dah lembut sikit lah bunyi dia. Okey, seterusnya 20 ayat 29, 29, 30, 31. 30, 31. Faris baca, Faris. Irfan baca. Wa kulla. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza. Okey, kita tengok ayat 29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Okey, keluarkan bunyi angin yang daripada tekak kita, bunyi pedas tu. Okey. Soy. Soy tu muncungkan mulut untuk tebalkan bunyi sod. Ahsaynahu kitaba. Okey, seterusnya. Zu. Okey, ada zal dengan zai. Fadhuqu falan. Wajibul gunnah. Falan nazidakum illa azaba. Okey, perhatikan bacaan dia, bunyi ain, bunyi ha pedas. Tekankan, mahirkan bacaan. Okey, seterusnya ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Tekan tu za. Inna. Okey, jangan satu harakat je dengung tu. Dengung 2 harakat. Inna lil muttaqi. Okey, tebalkan bunyi qaf tu. Kalau muttaqi kamu baca ki je, itu bunyi kaf. Salah tu. Inna lil muttaqina mafaza. Okey, lagi sekali Irfan ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Okey. Okey, boleh. Okey, Alia 20 ayat 32, 33, 34. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Okey, hadaiq. Hada itu 4 atau 5 harakat. Dia satu perkataan tu. Hadaiq satu perkataan. Okey, bila satu perkataan ombak bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, dia jadi mad wajib muttasil. Okey. 4 atau 5 harakat. Hadaiq wa a'naba. Okey, lagi sekali. Hadaiq wa a'naba. Okey. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba. Okey. Fokuskan kepada huruf ain sampai kamu rasa bunyi dia dekat tekak ni. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san. Dengung. Ni tanwin bertemu dengan dal. Ifak hakiki. Wa ka'san dihaqa. Okey, alhamdulillah. Okey. Tinggal satu ayat je. Fakira, baca ayat 35. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
Okay, tengok mat asli dia baca tak cukup 2 harakat. Okay. Tak apa. La yes. Okay, Ustazah kata kalau sebut sin, jangan yas, muka tu masam. Senyumlah untuk betulkan makhraj sin tu. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Okay, tenang dia ni. Yasma'u. Okay, kat sini cuma tekankan sin. Bagi keluarkan angin. Yes. Yasma'u ain. Okay, kemudian mat. Segala mat asli yang 2 harakat tu, kamu panjangkan sikit. Jangan pendek sangat. Fiha. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Okay. Praktiskan dua harakat. Mat asli ada banyak mat asli dalam ni. Kalau nak berhenti dia jadi mat iwad. Okey, dah habis kelas kita. Kamu hafal sampai 35. Hari ni hafal surah An-Naba sampai ayat 35. Al-Mulk ayat 24, 25, 25, 26. Ayat 24, 25, 26. Surah An-Naba sampai ayat 35. Okay, dah tulis dah? Siapa yang dia buat, apa tugasan dia Ustazah bagi hari-hari tu, lajulah dia. Sebabnya Ustazah tak suruh baca daripada awal kan. Sambung je 3 ayat hari ni, 5 ayat Naba, surah An-Naba. Kalau praktis hari-hari hafal tasbih, jadi mudah. Tak bertimbun lah tugasan kamu tu. Okay, habis kelas kita hari ni. Okay, ada sebarang soalan ke apa, boleh tanya dalam grup, boleh PM Ustazah. Tak tahu nak sebut macam mana. Tiba-tiba kamu baca Quran kan? Jumpa perkataan yang macam mana nak sebut ni, tak tahulah. Snap gambar tu, hantar mesej dekat Ustazah, tanya macam mana nak baca tu. Okay, dah habis kelas kita hari ni. Ingat hafal hadis, yang mana belum hafal. Hadis 2, hadis minggu kedua, minggu lepas, hadis minggu ketiga. Hafal esok hari terakhir kita. Okay, yang bid'ah tu kamu cari satu, masukkan dalam grup. Apa topik kamu jumpa. Yang simple-simple lah, yang kamu pernah dengar lah. Kan selama ni tak search pula pasal bid'ah dalam internet. Ada soalan ke Amalia? Tak ada. Okay. Saya tanya kat WhatsApp lah. Okay, beres. Okay, habis dah kelas kita. Apa yang baik itu, yang betul tu semua daripada Allah lah, yang ilhamkan kepada Ustazah. Yang salah tu daripada Ustazah sendiri. Kalau kamu tahu Ustazah salah kan, boleh tanya, jangan takut, mesej je. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Okay, Assalamualaikum. Jumpa esok. Jangan lupa tugasan. Salam.